Baik saudara, untuk perkembangan dari Sabah petang ini kita bersama Suara Syah. Antara fokus Kerajaan Sabah peruntuk RM99.05 juta bangunkan subsektor ternakan. Terus dengan laporannya. Suaran? RM99.05 juta diperuntukkan kerajaan negeri kepada subsektor ternakan sepanjang tahun lalu bagi membiayai 43 projek pembangunan keselamatan makanan dan kualiti pengeluaran. Inisiatif utama termasuk memodenkan infrastruktur ayam itik, memperluas kemudahan tenusu dan meningkatkan agropelancongan di Desa Dairy Farm. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, Kerajaan Persekutuan juga memperuntukkan RM15 juta bagi meningkatkan pengeluaran daging lembu melalui kerjasama dengan Sawit Kinabalu. Projek ini melibatkan pengimportan 1,660 lembu dari Australia untuk mewujudkan program pembiakan dengan menyasarkan 25,000 ekor lembu selain mewujudkan lebih 350 pekerjaan. Ia sebagai usaha meningkatkan industri ternakan sekaligus meningkatkan pembiakan lembu dan pengeluaran tempatan. Selain menambah baik pembangunan luar bandar menerusi revolusi ekonomi pertanian luar bandar dan menggalakkan pembangunan ternakan mampan melalui pemodenan pertanian dan kerjasama. Beliau berucap dalam majlis makan malam sempena persidangan tahunan ke-44 Persatuan Produksi Haiwan Malaysia MSAP di Kota Kinabalu. Persidangan disertai 250 peserta dari dalam dan luar negara ini antara lain bertujuan mencari penyelesaian tentang kaedah untuk menambah baik dan meningkatkan pengeluaran haiwan di rantau ini. Kemudahan pusat pelancongan di Sandakan akan dinaik taraf bagi meningkatkan lagi sektor pelancongan di daerah itu. Naik taraf itu melibatkan pusat pemeliharaan orang utan Sepilok dan pusat konservasi beruang madu Borneo. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Christina Liu, ia juga sebagai langkah mempromosi dan menggalakkan pelancong melawat kedua-dua pusat berkenaan. We are going to upgrade the facilities and repair of this just now the orang utan and here also. And one of the two purposes that we want to promote what we have in Sandakan. Sandakan is very blessed with these wildlife animals, and they are all located very near each other. Datuk Christina ditemui media selepas mengadakan lawatan ke pusat pelancongan tersebut. Beliau turut menyarankan program Jerayawara diadakan di luar Sandakan bagi memberi pendedahan mengenai keunikan yang terdapat di kedua-dua pusat pelancongan berkenaan. Dalam pada itu, Datuk Christina menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap keganasan dan pemburuan haram terhadap gajah. Beliau menyuruh orang awam yang mempunyai maklumat mengenai pemburuan haram itu tampil bagi memastikan pelaku jenayah dapat dikesan dan dibawa ke muka pengadilan. 7 acara utama bakal memeriahkan sambutan ulang tahun kelahiran rasmi yang di Pertuan Negeri Sabah tahun ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Dr. Joaquim Gunsalam berkata, bilangan acara itu dikurangkan berbanding 13 acara yang diadakan pada tahun-tahun sebelumnya bagi memberi tumpuan kepada program yang lebih signifikan dan inklusif. Harapan saya ini semua berjalan lancar, tiada hiccup in all our program. Yeah, of course, masyarakat they will especially semasa istirahat pembarisan itu kita menjemput semua rakyat untuk menyaksikan pembarisan. Datuk Joaquim yang juga pengerusi jawatan kuasa sambutan ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Antara acara bakal berlangsung jamuan teh bersama golongan istimewa, majlis tahlil dan doa selamat. Turut diadakan Hari Etnik Sabah yang bakal menghimpunkan lebih 100 persatuan etnik di seluruh negeri. Kemuncak sambutan akan berlangsung pada 21 Jun merangkumi istiadat perbarisan dan pengurniaan pingat kebesaran negeri.
Lebih 15,000 pelajar di negeri ini menerima manfaat menerusi sumbangan kepada mahasiswa IPT dalam Sabah Sentosa sebanyak RM300 seorang yang disalurkan secara sekali bayar sejak awal tahun ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata kerajaan negeri juga dalam proses menyediakan peruntukan RM10 juta untuk disalurkan kepada kira-kira 5,000 pelajar yang akan melanjutkan pengajian ke peringkat universiti. Ada beberapa yang sedang kita laksanakan juga Balkis, kemudian Bisba sudah kita salurkan, kemudian Bagus kita sudah salurkan, Sukses juga sudah kita salurkan. Mudah-mudahan penghujung tahun ini akan lengkaplah 70 lebih juta itu untuk manfaat anak-anak kita dan pembangunan pendidikan di seluruh negeri Sabah. Beliau yang juga Exco Agama dan Pendidikan ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan kejohanan olahraga dan balapan Majlis Sukan Sekolah Rendah MSSR Zon Membakut di SMK Membakut. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Muhammad Arifin yang juga Adun Membakut memberitahu cadangan pembinaan Kompleks Mini Sukan Membakut sudah dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-13. Beliau turut mengumumkan bantuan keuangan RM7,000 kepada pejabat pendidikan daerah Membakut bagi penganjuran MSSR peringkat bahagian Beaufort. SK Saga-Saga dinobatkan juara keseluruhan kejohanan MSSR Zon Membakut selepas berjaya mengutip 4 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Pesta Keamatan wadah terbaik bagi memperkukuh perpaduan dan saling hormat-menghormati antara kaum tanpa mengira perbezaan agama dan budaya. Ia jelas dilihat menerusi kehadiran kaum-kaum lain untuk sama-sama meraihkannya. Adun Suk Datuk Elron Angin berkata, ia sekaligus menjadikan Pesta Keamatan bukan sekadar perayaan budaya, sebaliknya lambang kesyukuran dan penyatuan. Satu keunikan di Sabah, tidak kira agama apa, tetapi mereka meraihkan keamatan seperti juga bangsa-bangsa lain dengan keadaan dia berbeza sedikit. Jadi itu kita sangat-sangat menghormati dan itu juga sepatutnya jadi satu contoh kepada kaum-kaum yang lain yang berada di Sabah untuk meraihkan keamatan bersama-sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Datuk Elron yang juga Menteri Belia dan Sukan ditemui ketika merasmikan Pesta Keamatan di Suk. Sambutan kali ini melibatkan penyertaan 6 buah kampung iaitu Kampung Johan Jaya, Terlobau, Nukakatan, Seri Buloh, Binuwau Tengah dan Kampung Malima dalam Mukim Tiulon D. Menghormati kita punya budaya masyarakat itu sendiri. Nah, yang kita utamakan di sini adalah untuk keharmonian masyarakat. Nah, selaras dengan tema Tadau Keamatan untuk semua. Dari nenek moyang kami, memang inilah dia punya kerja yang menanam padi dan menghormati pesta menuai. Jadi tetap itu kami adakan. Jadi itulah. Walau macam mana pun, di mana-mana pun Suk ni, asalkan kami tahu semua kami bekerja sama. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kita kembali bersama Zahira dari Sungai hingga Segara Palestin, Pasti Merdeka. Silakan Zahira. Baik, terima kasih Suaran.